kiri dan kanan saya 4 orang sarjana yang hebat-hebat, yang mempunyai pendidikan hebat di dalam bidang sastra. Okey, apa yang nak dibincangkan pada hari ini ya. Okey, kita ada 4 panel daripada panel pertama kita, Profesor Madia Dr. Nur Hayati. Okey, kita juga ada panel kedua kita, Dr. Raja Rajeswari. Panel ketiga kita, Profesor Hashim. Dan yang keempat ialah Dr. Awang Padli. Okey, dan saya berharap supaya saya tak menjadi panel kelima lah pada hari ini. Sebab masa kita sangat suntuk. Okey, kita cuma diberi masa selama 1.5 jam untuk membincangkan tentang pembentangan sesi pertama kita, iaitu menggali kearifan sastra untuk penyatuan bangsa. Okey, satu tajuk yang sangat menarik ya untuk dibincangkan bersama, bagaimana kebijaksanaan sastra, bagaimana kearifan sastra dapat menjadi satu penyatuan terhadap bangsa-bangsa khasnya di Malaysia. Dan ada juga kajian-kajian daripada sarjana kita yang melibatkan bangsa serumpun ya. Okey, saya rasa tak perlu saya melambatkan lagi masa lagi. Mungkin kita boleh terus kepada panel yang pertama. Okey. Panel yang pertama kita ni pun hebat orangnya. Okey. Kalau saya kenalkan pun semua orang dah kenal. Kalau tak kenal, kenal juga kan? Siapa tak kenal? Okey, cuma saya akan bacakan sedikit biodata tentang Profesor Madia Nur Hayati Abdul Rahman. Okey. Dilahirkan di Kelantan, Tumpat, merupakan pensyarah kanan berjawatan Profesor Madia di Jabatan Kesusastraan Melayu, Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya. Setakat ini beliau telah menghasilkan sejumlah 88 buah penerbitan dalam bentuk buku, makalah, jurnal dan pelbagai jenis penyelidikan. Okey, dah pesan dah, doktor dah pesan, jangan baca banyak-banyak sangat dia kata. Sebab hari ini sebenarnya tujuan kita berada di sini ialah untuk macam mana kita nak menterjemahkan gagasan pemikiran-pemikiran daripada para sarjana kita di atas ni. Maka saya rasa perkara itu lebih diutamakan ya doktor berbanding dengan biodata tersebut. Namun tetap juga ingin disebutkan sedikit ya doktor. Okey, oleh itu saya mempersilakan Dr. Nur Hayati untuk meneruskan untuk sesi pertama. Terima kasih Puan Moderator yang terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Sri Profesor Dr. Awang Sarian selaku Pengerusi Lembaga Dewan Bahasa dan Pusaka dan Pengarah Atma UKM. Yang berbahagia Datuk Pak Hazin, Sastrawan Negara. Selamat datang Datuk. Dr. Saleh, Presiden Panel, para pemakalah yang saya hormati, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para penulis yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang semua saya ucapkan. Baik, untuk kali ini saya tanpa melengahkan masa, saya diminta untuk bercakap tentang penulis wanita. Bukan kerana saya wanita, ya, bukan kerana moderatornya juga wanita, tapi kerana barangkali kerana bidang saya tentang penulis wanita, ya. Untuk kali ini saya diminta untuk membincangkan tentang bagaimana cara untuk memperkasakan penulis wanita dalam sastra. Ya. Saya ingin mengimbau terlebih dahulu sedikit tentang sejarah, tentang penglibatan penulis wanita di tanah air kita yang bermula pada tahun 1920-an dengan kemunculan atau kelahiran tokoh wanita yang semua orang kenal, iaitu Ibu Zain atau Zainun Sulaiman. Satu nama yang tidak boleh dilupakan oleh semua penulis, terutamanya penulis wanita kita. Ya. Jadi itu Ibu Zain, diikuti dengan dalam penulisan. Ibu Zain dia menulis banyak tentang penulisan yang menyeru, menyaran kepada kebangkitan wanita dan tentang peri pentingnya memberi peluang pendidikan. Ini tahun 20-an dan tahun 30-an, ya. Tentang peri pentingnya para wanita ini diberi, anak-anak perempuan ini diberi pendidikan, ya, diberi pendidikan. Kerana seperti mana yang ditegaskan oleh reformis, ya, Syed Syah Al-Hadi, bahawa dalam institusi, sesebuah institusi yang paling penting terlebih dahulu diberi pendidikan
ialah wanita. Kenapa? Kerana wanita inilah guru pertama bagi setiap anak yang dilahirkan. Jadi sebelum anak pergi sekolah, sebelum masuk universiti, ibulah yang harus menjadi guru. Jadi untuk menjadi guru, mereka terlebih dahulu harus seorang yang berilmu, berpendidikan dan berilmu. Kemudian saya ingin membawa tuan-tuan dan perempuan kepada penulisan kreatif. Penglibatan penulis wanita dalam penulisan kreatif bermula pada tahun 1930 apabila puisi pertama dilahirkan atau dihasilkan oleh Hasnah Brahim, ya, itu tahun 1930, diikuti dengan penulisan cerpen. Ini untuk para penulis kita, khususnya wanita. Penulis cerpen yang pertama, Hafsah, pada tahun 1934, Datuk, dan diikuti oleh penulisan novel pada tahun 1941, agak lambat sedikit berbanding dengan penulisan novel oleh pengarang laki-laki, iaitu oleh Rafiah Yusof. Ya. Secara umumnya saya melihat bahawa ada 3 jalur penting, ya, dalam penulisan oleh wanita. Jalur yang pertama ialah kecenderungan penulis wanita untuk bercakap tentang diri wanita, berada dalam zon wanita yang berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada tradisi dan kongkongan laki-laki, kongkongan tradisi dan kongkongan lelaki. Pada jalur kedua pula, mereka banyak menulis tentang bagaimana cara untuk memartabatkan wanita dalam penulisan khususnya dan juga dalam kehidupan. Dan jalur yang ketiga pula ialah tentang bagaimana wanita harus meninggalkan zon kewanitaan, sebaliknya keluar dan menerokai berwacana dengan kepelbagaian disiplin ilmu, berwacana dengan dunia yang lebih luas, horizon yang lebih luas, ufuk yang lebih lebar, lebih jauh dan bersifat global. Jadi tidak lagi berada dalam zon wanita yang tersendiri. Jadi itu secara umumnya 3 jalur perkembangan penulis wanita yang mendasari proses kepengarangan di negara kita, ya. Baik, saya nak beralih kepada perkara sebenarnya pada hari ini tentang cabaran-cabaran yang sering dianggap sebagai suatu kekangan, kongkongan kepada penulis wanita kita pada hari ini untuk berjaya, ya. Cabaran kita lihat pada hari ini, cabaran bagi penulis wanita memperlihatkan pengisian, ya, yang kerana perkembangan penulisan pada hari ini yang semakin luas, semakin lebar dan semakin mencabar, maka penulis wanita seperti juga penulis laki-laki, terlebih lagi penulis wanita, ya, mereka berdepan dengan cabaran yang sangat besar. Jadi dalam usaha untuk kita cuba untuk memperkasakan penulis wanita, kita akan lihat, ya, apakah yang disebut sebagai cabaran-cabaran bagi penulis wanita yang seringkali dihubung-kaitkan dengan kepelbagaian hipotesis ataupun tanggapan masyarakat umum, ya. Jadi cabaran yang pertama atau permasalahan yang pertama yang dapat dikenal pasti ialah penulis wanita. Ini penulis wanita kena bagi perhatian, sebab ini dunia kita, dunia penulis wanita yang perlu ditangani kemudiannya, ya. Penulis wanita dikatakan tidak menulis tentang subjek penting. Dikatakan, saya tak kata, dikatakan oleh umum, oleh masyarakat umum, penulis wanita dikatakan tidak menulis tentang subjek penting atau isu-isu dunia, isu-isu kemasyarakatan. Sebaliknya lebih cenderung berlegar dalam hal-hal di sekitar ruang domestik, ruang rumah tangga. Maknanya sempitlah, kan. Jadi penulis wanita dikatakan tidak standing. Ini anggapan, hipotesis, ya. Tidak standing atau kurang bermutu jika dibandingkan dengan penulis lelaki, ya. Yang kedua, dikatakan lagi sebahagian besar mereka kurang menguasai ilmu penulisan sehingga karya mereka tidak berhasil untuk menyuguh perasaan, menggugah pemikiran para pembaca. Jadi kita kena fikirkan ni, ya, penulis wanita, sila renungkan dan tanya diri kita sejauh manakah karya kita berada pada tempat itu atau sebaliknya. Yang ketiga, berkait dengan ruang penerbitan dan penyebaran karya yang semakin terhad, yang merencat perkembangan penulisan karya sastra secara umum, terlebih lagi terhadap
karya-karya oleh penulis wanita. Dan yang keempat ialah tentang keberadaan. Ini juga anggapan yang menyatakan tentang keberadaan penulis wanita dalam ranah sastra tanah air yang dikatakan sebagai tidak serius. Betulkah kita tidak serius? Tidak konsisten, tidak kekal. Kerana lazimnya mereka dikatakan akan hilang dari peta sastra tanah air setelah berumah tangga atau berkerjaya. Jadi kita kena buktikan sejauh mana anggapan atau hipotesis ini benar. Jadi saya akan pergi satu persatu bagaimana nak menyahut cabaran yang dilakarkan sebentar tadi. Yang pertama, untuk menyahut cabaran semasa tadi, penulis wanita tidak wajar untuk terus berada dalam zon wanita semata-mata. Kena keluar daripada zon wanita. Mereka harus menerokai horizon baharu, merentasi isu-isu penting berkaitan bangsa dan negara. Jadi tidak boleh lagi duduk dalam kepompong yang sama, iaitu zon wanita semata-mata kalau kita ingin bersaing dengan penulis laki-laki dan juga di peringkat global, ya. Jadi penulis wanita pada hari ini perlu berperanan bukan hanya melanjutkan perkembangan sebelumnya, tetapi yang lebih penting harus berwacana dengan pelbagai disiplin ilmu yang lebih signifikan. Jadi dari segi subjek ataupun permasalahan isu yang diangkat itu harus berwacana dengan bidang ilmu yang lebih signifikan, lebih penting, baik yang bertunjang kepada isu-isu kemasyarakatan, subjek tempatan atau antarabangsa, ya. Masyarakat bersifat tempatan atau global, ya. Jadi karya-karya mereka ini, karya-karya kita, penulis wanita ini harus berupaya membuka horizon baru yang lebih luas. Kalau dulu mungkin agak sempit, sekarang kita perlu tampil membuka horizon baru yang lebih luas dan ufuk yang lebih jauh. Bukan hanya luas tetapi lebih jauh, ya, untuk diterokai dan diwacanakan dalam pelbagai perspektif. Dan kita harus berani, ya, harus berani menerokai jalur baharu dunia penulisan bagi memastikan keberhasilan dalam usaha meningkatkan kualiti. Yang pertama tadi tentang kualiti, sebab kita penulis wanita dikatakan menghasilkan karya yang tidak berkualiti, ya. Jadi dengan cara tersebut kita harus meningkatkan kualiti yang dihasilkan, karya yang dihasilkan. Bagaimana untuk memastikan karya kita itu berkualiti? Bagaimana? Karya kita akan dianggap berkualiti pertama sekiranya karya mendapat pengiktirafan, ya. Mendapat pengiktirafan melalui cara ini, melalui cara berusaha untuk karya kita diiktiraf, kita akan dapat menangkis, ya. Sebahagian para penulis wanita hari ini saya nampak sebahagian kecil sudah pun menerokai ke arah itu. Mereka sudah pun berupaya menghasilkan karya-karya yang mampu bersaing dan mendapat pengiktirafan, ya. Dan ini dibuktikan oleh data. Saya ada data tentang pemenang-pemenang hadiah sastra, misalnya penerima hadiah sastra perdana, saya lihat dalam 10 tahun yang mutakhir, 10 tahun menunjukkan tidak ramai penulis wanita yang mendapat tempat. Daripada 448 selama 10 tahun, ya. Saya ada data ni, 448 penulis yang diiktiraf sebagai pemenang dengan nisbah 109, nisbah 339. Maksudnya pemenang wanita dengan lelaki. Wanita hanya 109 orang, sedangkan lelaki 339 orang. Ya. Ini bermakna pemenang wanita hanya 32% saja. Dalam senarai penerima hadiah sastra perdana Malaysia dalam tempoh 10 tahun, hanya 32% dimenangi oleh wanita. Jadi kita kena tanyalah balik diri kita wanita, kenapa sedemikian, ya? Kenapa kita jauh ketinggalan? Begitu juga dengan dalam hadiah sastra kumpulan utusan HSKU selama 10 tahun mutakhir juga menunjukkan bahawa pencapaian wanita nisbah 100, nisbah 316, ya, pemenang wanita dan laki-laki, yang menunjukkan bahawa penulis wanita yang menang, yang diiktiraf sebagai penerima hadiah hanya 31%, ya. 31%. Jadi jauh, ya, tak lulus kalau dalam peperiksaan gagal. Gagal keluar, ya, kalau di universiti itu gagal. Jauh sangat, kan? Kemudian kita lihat juga dalam sayembara penulisan novel, cerpen dan puisi bersama ITBM dan PENA,
berita harian juga, ya, yang sempat diadakan selama 2 tahun, menunjukkan nisbah pemenang dengan kadar 18:63, iaitu pemenang wanita hanya 28%. Jadi ini cabaran yang perlu bukan hanya direnungi tetapi disahut oleh para penulis wanita kita, ya. Jadi contoh daripada 3 data hadiah tentang hadiah sastra utama di berperingkat kebangsaan di negara kita tadi, ya, menunjukkan bahawa purata keseluruhan pemenang hadiah sastra adalah 827 orang, ramai dalam tempoh tersebut, tetapi hanya 227 orang penulis wanita sahaja yang berjaya mendapat pengiktirafan dalam menghasilkan karya, dan 600 pemenang adalah pengarang lelaki, ya. Jadi secara keseluruhan dalam sembara yang kita perhatikan, data menunjukkan bahawa peranan ataupun kejayaan karya wanita yang mendapat pengiktirafan hanyalah 27.4%, ya. Jadi penulis wanita pada hari ini perlu lebih gigih lagi untuk berusaha dalam melonjakkan pencapaian mereka dengan lebih banyak membaca, lebih banyak menerokai pembaharuan dalam penghasilan karya, selain mengambil tahu tentang apakah perkara-perkara penting yang menjadi asas dalam sesebuah pengiktirafan tadi, sembara tadi, ya. Yang kedua, saya nak bergerak kepada cabaran yang kedua dan saranan yang kedua ialah sebahagian penulis wanita dikatakan kurang menguasai ilmu penulisan berbanding dengan penulis lelaki lah, kan. Sebab mereka dikatakan sangat berilmu. Jadi penulis wanita di mana? Anggapan ini timbul kerana karya penulis wanita dikatakan tidak menyuguh perasaan dan tidak menggugah pemikiran para pembaca. Jadi saya tidak ada statistik, ya, yang menunjukkan bilangan sebenar penulis wanita di Malaysia. Kalau kita lihat dalam kehadiran mereka di majlis-majlis sastra memang ramai, ya. Cuma tidak ada statistik yang tepat. Tapi untuk ahli pena saja kita ada 32% keahlian pena adalah wanita. Tidaklah kurang, ya, ramai, tetapi dari segi keberhasilan karya itu kita kena tanyakan di mana kelemahan kita, ya. Jadi tetapi kita lihat bahawa kehadiran atau pencapaian secara lahiriah saja itu tidak mencukupi. Kita kena tunjukkan tunjukkan dengan berusaha untuk mendapat pengiktirafan, ya. Saya fikir saya nak cadangkan juga beberapa cara untuk penulis yang tadi yang berusaha untuk mereka sentiasa menulis tapi hasil karya mereka tidak mendapat pengiktirafan. Jadi berusahalah membaca karya-karya yang pernah mendapat pengiktirafan, yang pernah menang. Saya ada sebutkan beberapa karya beberapa orang penulis yang sangat momentumnya sangat tekal dan cekal dalam mengekalkan kejayaan dalam penulisan. Bukan tak ada, cuma bilangan mereka yang kurang, ya. Dan yang ketiga tentang ruang penerbitan. Ini cabaran untuk semua penulis, bukan hanya penulis wanita, tentang bagaimana raksasa teknologi, ya, perkembangan teknologi yang melanda dalam kehidupan kita pada hari ini sejak beberapa dekad yang lalu telah mengubah lanskap kehidupan dunia, termasuk industri penerbitan. Jadi ada beberapa saranan yang saya kemukakan di sini. Penulis wanita perlu peka dan mengikuti perkembangan teknologi dan perlu masuk ke dalam perkembangan itu. Ada beberapa saranan yang diberikan di sini. Mereka boleh menulis dan menerbitkan sendiri. Sebab sekarang kita juga berdepan dengan apabila perkembangan teknologi mengatasi perkembangan penerbitan secara fizikal, ini masalahnya. Penerbitan fizikal berkurangan. Tetapi kita boleh memanfaatkan perkembangan teknologi dengan berusaha menerbitkan sendiri buku sama ada dari bentuk fizikal dan menjualkannya kepada khalayak, dan gerakan ini sudah berlangsung melalui media sosial. Ya, satu cadangan. Dan yang seterusnya, kualiti karya tidak dapat diremehkan walaupun mereka cuba untuk melakukan penerbitan sendiri, ya. Kualiti ini dari segi kandungan karya yang baik perlu dipastikan sama ada diterbit oleh penerbit kecil, penerbit indie, ya, atau pencetak kecil. Sepatutnya ada penilaian. Walaupun diterbit sendiri juga harus melalui proses penilaian untuk memastikan bahawa karya yang mereka hasilkan itu adalah juga karya yang baik walaupun diterbit sendiri, ya. Selain juga memenuhi peraturan standard yang ditetapkan oleh
sesebuah penerbitan buku ya, badan penerbitan termasuk berdaftar dengan ISBN. Kadang kita terbit buku sendiri tak ada ISBN ataupun ISSN ya. Ini bagi memastikan karya yang dihasilkan bukan sahaja berkualiti tetapi juga berkualiti dan memberi impak kepada pembaca, tetapi juga layak dinilai untuk tujuan sayembara hadiah dan anugerah sastra ya. Ada banyak contoh-contoh yang saya berikan di situ, boleh baca dalam makalah saya masa terhad dan terakhir tentang penulis wanita yang dikatakan tidak konsisten tadi ya. Apabila mereka dah kahwin berada di rumah ya, ada benarnya ya, tentang pandangan ini, tetapi saya nak menarik perhatian penulis wanita khususnya tentang pandangan yang diberikan oleh Virginia Woolf ya dalam A Room of One's Own ya, own, yang menjadikan kita jadikan sebagai renungan apabila beliau menggesa supaya wanita memiliki ruang sendiri, mengkhususkan ruang sendiri bagi keperluan dan kemudahan mereka untuk berkarya, walaupun sibuk kalut macam mana dengan urusan rumah tangga sekalipun, sila sudutkan sedikit ruang sendiri untuk berkarya. Dan selain itu mereka juga boleh mengikuti bengkel-bengkel dari rumah. Sekarang dah secara online kan. Boleh mengikuti kelas bengkel-bengkel untuk menambah ilmu penulisan dari rumah, dan pihak-pihak yang berkenaan persatuan penulis ataupun pertubuhan wanita boleh membantu untuk melaksanakan impian para wanita yang sudah menjadi suri rumah, berumah tangga, kalut dengan rumah tangga, tapi pada masa sama mereka juga dapat menyumbang dalam dunia penerbitan karya sastra kita. Jadi itu saja saya kira pengerusi. Saya dah laju rasanya mengejar masa yang singkat ya. Kalau bagi kat saya 1 jam pun boleh. Tapi masa sangat singkat, 1 jam untuk 4 orang, saya terpaksa pendekkan. Jadi daripada perbincangan ringkas tadi dapatlah saya nak rumuskan bahawa penulis wanita sebenarnya telah memainkan peranan yang cukup besar ya dalam memberi sumbangan terhadap karya kesusastraan tanah air. Dengan beberapa cabaran yang saya lontarkan tadi dan juga langkah-langkah untuk menyambut ataupun menangani cabaran itu, kita harapkan para penulis wanita akan lebih berjaya pada hari ini dan pada masa akan datang. Maafkan saya laju kerana mengejar masa, barangkali tak sampai semuanya, saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Hayati. Terlalu banyak input-input yang diberikan oleh Dr. Nur Hayati berkaitan dengan penulis wanita, dan saya rasa ini merupakan satu laungan kepada penulis-penulis wanita di luar sana untuk melahirkan penulisan berkualiti, dan dengan harapan ramai-ramailah masuk pertandingan selepas ini supaya kita ada data-data tersebut ya Doktor. Okey, terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat menarik. Okey, seterusnya kita akan terus ke panel kedua kita. Okey, panel kedua kita ialah Dr. Raja Rajaswari Setaraman, anak kelahiran Kuala Kerau, Perak, menerima ijazah Dr. Falsafah daripada Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dalam bidang kesusastraan Melayu. Beliau juga merupakan seorang pensyarah dan penterjemah bebas ketika ini. Okey, oleh itu majlis mempersilakan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur atas ruang dan peluang yang ditawarkan, dan kepada semua div-div kehormat, penulis, pemakalah dan hadirin yang dimuliakan, salam sejahtera. Saya telah menyediakan slide, tetapi oleh sebab masa yang diperuntukkan hanya 20 minit sahaja, maka ada beberapa slide yang terpaksa saya lepaskan. Okey, jadi
saya dengan sengaja memilih tajuk ni sebab kita semakin lupa akan karya historiografi Melayu yang syarat ilmu, kebijaksanaan dan yang amat penting untuk mentadbir negara. Jadi tajuk kajian saya Sulalat Al-Salatin, Penyatuan Negara Bangsa melalui alegori dan metafora. Jadi sejarah telah membuktikan bahawa bangsa Melayu sebenarnya telah membina tamadun yang unggul, bukan melalui penjajahan, penaklukan ataupun peperangan, tetapi melalui kearifan dan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan proses berfikir mereka memang termaktub dalam naskah malar segar kita. Meskipun saya mengambil Sulalat Al-Salatin ataupun peraturan segala raja-raja, tetapi semua naskah klasik memiliki mutiara yang wajar kita gali. Jadi memang tercatat bahawa proses berfikir telah bermula lebih lama ataupun lebih awal daripada bangsa Inggeris, okey. Dan ini berdasarkan naskah klasik yang wujud ketika itu, Hikayat Raja-Raja Pasai, okey, bertulisan Jawi yang telah pun terbit lebih awal daripada karya agung Inggeris yang pertama, iaitu Canterbury Tales, okey. Jadi Canterbury Tales yang dikarang oleh Geoffrey Chaucer bukan sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam bahasa Germanik. Ketika itu dikatakan bahasa Germanik. Dan bukti bahawa itu bukan karya asli mereka adalah daripada versi terjemahan. Okey, jadi Canterbury Tales yang bukan dalam bahasa Inggeris diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Neville Cogill. Jadi di situ terbukti bahawa bangsa Melayu telah mengorak langkah dalam mencipta historiografi Melayu lebih awal. Okey, dan yang kedua sudah ada kerajaan, okey, kerajaan Sriwijaya, okey, dan sudah ada negara bangsa ketika itu. Tetapi pada zaman itu Inggeris belum lagi mencapai kegemilangan, okey, bolehlah dikatakan sebagai zaman kegelapan. Tetapi bangsa Melayu telah lebih awal dan sudah wujud kerajaan. Kerajaan yang dimaksudkan ini berada di Palembang dan memang seperti yang dicatatkan oleh Aising yang disebut oleh Datuk Seri kita, Datuk Abang Sarian. Okey, memang terbukti dan memang ada catatan di banyak negara. Jadi daripada catatan itu memanglah okey, kita tahu bahawa okey, ini sesuatu yang sudah termaktub secara bertulis. Jadi saya memilih takrif negara bangsa sebab negara bangsa merujuk suatu kumpulan yang mengamalkan bahasa, budaya dan persuratan yang sama. Dan mengikut pandangan yang diberikan oleh Zulhilmi Padli, negara bangsa adalah gabungan tiga komponen yang utama, iaitu negara, individu dan bangsa. Oleh sebab ketiga-tiga ini sudah wujud pada zaman kerajaan Sriwijaya, maka kajian saya lebih berfokus pada negara bangsa sebab mereka mengamalkan bahasa, budaya dan sastra yang sama. Okey. Jadi saya akan melihat intelektualiti yang tercermin melalui
wahana alegori dan metafora. Jadi alegori dan metafora saya rasa saya tidak perlu bercakap dengan lebih panjang lebar sebab saya ingin bercakap tentang alegori dan metafora yang dicipta oleh bangsa Melayu yang dikatakan sebagai alegori Melayu dan metafora Melayu. Okey, mungkin saya akan berikan sedikit perbandingan antara metafora yang dicipta oleh bangsa Inggeris dan metafora yang dicipta oleh bangsa Melayu yang memang terpancar intellectuality dan kreativiti mereka. Okey, jadi sebagaimana yang kita semua sedia maklum, metafora itu dibentuk berdasarkan ciri-ciri persamaan antara dua benda analogi. Dan metafora ini bukan sekadar perhiasan bahasa tetapi mempunyai fungsi kognitif, okey? Dan fungsi kognitif inilah yang lebih penting daripada ciri-ciri lain. Dan fungsi kognitif inilah yang membentuk pemikiran dan juga kebijaksanaan yang luar biasa, dan inilah yang ingin saya menarik perhatian pada hari ini. Dan bangsa Melayu telah pun mencipta yang metafora Melayu, dan metafora ini dikatakan sebagai sangat abstrak dan sangat konseptual. Jadi bagaimana pembentukan metafora ini? Melalui perbandingan, melalui perumpamaan, melalui kiasan yang disampaikan, dan ini banyak boleh ditemukan dalam simpulan bahasa, peribahasa, pepatah dan personifikasi. Sebenarnya metafora ada dalam semua bahasa dunia, okey, sebab semua bahasa mempunyai metafora mereka tersendiri. Tetapi penciptaan ataupun pembentukan metafora berbeza. Okey, di sini saya katakan berbeza sebab budaya berbeza. Okey, budaya berbeza, renungan akan alam persekitaraan berbeza, persepsi berbeza, tanggapan berbeza, dan inilah yang telah membentuk metafora yang khusus, yang dikatakan berbeza daripada metafora yang dicipta oleh bangsa Inggeris. Okey, mungkin saya berikan beberapa contoh sebelum saya beralih kepada penggunaan metafora dan alegori yang ditemukan dalam Sulalat Al-Salatin. Okey, sebagai contoh. Okey, dalam simpulan bahasa, sebab simpulan bahasa yang syarat dengan metafora, okey, dikatakan sebagai kaki botol. Okey, dikatakan sebagai kaki botol sebab kita lihat, kita kena perhalusi diksi yang dipilih. Okey, tidak dikatakan tangan botol, tidak dikatakan sebagai lain, tetapi kaki botol sebab orang yang ketagih itu akan sentiasa pergi untuk mendapatkan alkohol. Jadi perjalanan tu ke tempat tu ulang alik untuk mendapatkan alkohol ataupun minuman arak. Okey, jadi lihat keindahan di situ. Okey, pemilihan diksi. Tetapi pada masa yang sama dalam budaya Inggeris ataupun dalam bahasa Inggeris, dengan izin, mereka akan katakan bottle drinker ataupun mereka akan kata alcoholic. Okey, bermakna secara eksplisit dikatakan. Okey, jadi di sini dalam metafora Melayu semua digambarkan secara tersirat. Itulah yang dikatakan sebagai pragmatik. Okey, dan di sinilah yang kehalusan dan intelek tu memang terpancar. Okey, satu lagi contoh, saya boleh katakan, okey, kalau kita perasaan kita okey dalam keadaan amarah, marah, membara, okey, kita katakan hati mendidih. Okey, sebab itu melibatkan perasaan. Okey, jadi pemilihan tu sangat mulus. Okey, hati mendidih. Okey, hati tidak berkata yang kata-kata lain, tapi hati. Tetapi dalam bahasa Inggeris pada masa yang sama, okey, saya sengaja memberikan padanan, dikatakan dengan izin, boiling with anger. Boiling with anger tu sangat dikatakan agak kasar. Okey, dan juga dikatakan sangat
lantang, terus terang, sebab budaya begitu. Jadi dalam metafora dan alegori ini syarat budaya Melayu. Jadi budaya Melayu yang mengamalkan cara hidup yang kolektif, okey, yang sangat mengambil kira akan perasaan sebagaimana yang tergambar dalam pantun Gurinda, itu juga yang terpamer dalam alegori dan metafora. Dan sebab itu saya tak katakan alegori dan metafora secara umum, tapi saya katakan alegori dan metafora Melayu, sebab itu lahir daripada renungan, tafsiran dan juga pengalaman mereka melihat alam. Okey, bangsa Inggeris melihat alam dengan mata hati dan mata fikir yang berbeza, tapi bangsa Melayu melihat alam dengan cara yang berbeza. Okey, sebab alam dikaitkan dengan ketuhanan. Okey, yang maha berkuasa, okey, dalam budaya dan agama Islam. Tapi Inggeris tidak. Inggeris melihat secara alam yang biasa. Jadi semua inilah okey yang kita akan lihat. Jadi saya akan fokus terus okey, alegori dan metafora dalam naskah historiografi Melayu. Okey. Pertama, okey, saya tidak akan membacakan, saya terus terangkan. Okey, penolakan Puteri Ophir ataupun Puteri Gunung Ledang. Okey, di situ nampak kebijaksanaan, sebab Puteri Gunung Ledang tahu bahawa Sultan Mahmud ada daulat. Okey, jadi jika ditolak secara langsung ataupun ditolak secara terus terang, maka itu akan menjatuhkan imej pemerintah. Jadi pemilihan syarat tu, yang 7 syarat itu sebagai hantaran, di situ tercermin yang kebijaksanaan. Okey, jadi kedua-dua pihak tidak terasa apa-apa. Bermakna apabila Sultan Mahmud tak dapat menyediakan yang hantaran, maka imej Sultan Mahmud tidak terjejas, sebaliknya terangkat. Sebab Sultan Mahmud tidak rela untuk mencederakan anak-anaknya dan juga menyediakan secangkir darah demi seorang puteri. Jadi di situ nampak betul zuriat dipentingkan daripada nikmat yang boleh diperoleh daripada seorang puteri. Okey, jadi di situ nampak. Jadi sebenarnya banyak, tetapi dalam kajian saya terpaksa memilih beberapa yang sangat signifikan. Sebab pertama, batasan halaman 2000 patah perkataan saja. Jadi saya memilih yang sangat-sangat signifikan. Yang seterusnya dalam kepintaran akal Tun Telanai dan Menteri Janah Putera, semua kisah ini diambil daripada cerita ataupun kisah yang tersurat dalam sejarah Melayu. Okey, jadi kita lihat sebenarnya Siam berhasrat untuk menjatuhkan imej bangsa Melayu, okey, dan juga kerajaan Melaka. Sebab Siam tahu bahawa pertahanan di sebelah barat itu memang teguh, okey, dan sengaja meminta bantuan daripada tentera ataupun rombongan yang berkunjung untuk membantu mereka dalam pertempuran. Jadi Menteri Janah Putera dan Tun Telanai yang bijak dan pintar akal, mereka tidak bercakap secara langsung, tetapi mereka pun menggunakan muslihat sebagaimana muslihat digunakan oleh Siam, dan mereka memberikan alasan bahawa orang Islam, umat Islam dilarang berperang di kawasan yang menghadap kiblat sebagai tanda menghormati agama Islam. Jadi apabila diberikan alasan agama, maka Siam terpaksa
memberikan yang sebelah timur, okey, dan sebelah timur tu sangat lemah dan memang kerajaan Melaka membantu Siam dan sekali lagi terpancar keintelektualan mereka. 5 minit lagi ya, sebab saya nak memetik yang penting. Seterusnya nampak tentang kebijaksanaan daripada yang pantun-pantun yang banyak ditemukan dalam sejarah Melayu. Telur itik dari Singgora, pandan terletak di Langkahi, darah titik di Singapura dan badannya terhantar di Langkawi. Okey, di sini saya tidak akan menceritakan tentang kisah yang membawa kepada peristiwa ini, tetapi yang lebih penting tu apabila Tun Janah Khatib dibunuh, hanya darah sahaja yang menitis di Singapura, tetapi jasad ditemukan di Langkawi. Dan apabila kita meneliti peristiwa itu, ada hubungan yang sangat signifikan antara Singapura dengan Singgora. Singgora itu selatan Siam ataupun kerajaan Langkasuka, Kedah, yang menjadi latar dalam pantun itu. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, apa yang diramalkan telah menjadi kenyataan, dan itu ada kaitan dengan Puteri Masuri. Okey, kalau saya nak ceritakan memang tak cukuplah masa. Dan cari baju raya dilompati todak bukan disahaja sebab akal budak. Okey, di situ pun dalam pantun tu mustahil ikan boleh menyerang sebuah kerajaan, tetapi ada amanat lain yang cuba diketengahkan melalui alegori ini. Okey, jadi amanat yang cuba disampaikan adalah bahawa wajar menghormati wadat ataupun perjanjian yang telah pun dipersetujui antara Sang Sapurba dengan Demar Lebar Daun. Dan yang terakhir sekali, sebelum saya berhenti. Jadi dalam sistem pemikiran Melayu, kaedah analogi sering digunakan untuk membentuk konsep-konsep yang abstrak daripada alam flora, alam fauna dan alam tabi'i untuk membentuk makna baharu dalam metafora. Jadi metafora tidak dicipta sesuka hati tapi diambil kira faktor-faktor lain. Dan di situ bolehlah baca, ada pun raja itu umpama api, segala Perdana Menteri itu umpama kayu. Jadi digunakan benda-benda yang boleh diperoleh daripada alam sekitar. Jadi di situ memang tercermin kebijaksanaan dan juga amanat bahawa kalau kedua-dua pihak tidak mengamalkan ataupun tidak setia ataupun tidak engkar, maka kedua-dua pihak akan mengalami musibah. Dan sebagai akhirul kalam. Jadi demikianlah antara beberapa kisah atau peristiwa yang syarat dengan alegori yang boleh diketemukan dan boleh dibaca dalam makalah yang telah saya sediakan. Jadi terpancar keintelektualan, dan semua alegori dan metafora ini dianyam dengan teliti, agar diambil iktibar oleh kedua-dua pihak, iaitu raja sebagai pelindung rakyat dan rakyat sebagai pendukung raja. Kedua-dua keserasian ataupun kedua-dua yang diamalkan inilah yang boleh memacu negara bangsa ke puncak kegemilangan. Dengan ini saya mengakhiri pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Raja Rajaswara. Atas pembentangannya sebentar tadi yang menyentuh mengenai bagaimana kehalusan metafora dan intelektual metafora di dalam sastra Melayu yang boleh menjadikan kepada penyatuan bangsa, ya Doktor ya.
Okey, satu makalah pembentangan yang sangat menarik yang patut diperhalusi bersama, bagaimana metafora itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan kita seharian sebagai satu wadah kepada kita membina suatu kesatuan yang lebih ukuh dan erat. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, masa sangatlah mencemburui kita pada hari ini ya. Apabila kita tengok panel pertama, panel kedua begitu, suntuk masa untuk menghabiskan setiap butir bicara yang saya rasa sangat menarik untuk kita kongsi bersama pada hari ini. Okey, untuk kita punya panel yang ketiga, ini orang-orang hebat dalam penyelidikan sastra di Malaysia. Okey, saya perkenalkan sedikit. Katanya jangan sebut banyak-banyak, sikit je. Okey, Profesor Dr. Hashim Ismail merupakan pengarah Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu dan pensyarah di Jabatan Kesastraan Melayu, Akademik Pengajian Melayu Universiti Malaya. Okey, ketika ini beliau menyandang jawatan sebagai Bendahari Gapena. Okey, itu sedikit mengenai beliau dan berikan tepukan yang gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbi wassalatu wassalam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudari pengurusi sesi, ahli-ahli panel, rakan-rakan panel, sastra negara yang kita hormati, Datuk Bahar Zain, ya, yang kita hormati juga Datuk Seri Dr. Awan Sarian, ya, Tan Sri Adam, Datuk Dr. Firdaus, Dr. Hazami, Wakil Dewan Bahasa, ramai di sini yang saya nak sebut semua kawan-kawan saya di sini. Ya. Saya ringkaskanlah, kertas ada. Saya tengok kertas kita tak dapat kan? Tak patut. Jadi tajuk saya pun fikir apa benda yang dia nak dalam tema ni, bahasa sastra dan budaya pemersatu bangsa. Tak habis-habis kita nak bersatu. Ya, jadi nampak tak tahulah apa saja kaedah yang digunakan oleh panitia, saya ucapkan tahniahlah. Ya, nak tabik dulu mereka. Saya sebenarnya terfikir juga nak menepati tajuk ini kan. Jadi kita ni dah lama memikirkan perkara-perkara yang bersifat saya rasa molok-molok lah. Kan, basa-basi banyak kita ni. Ya. Propaganda banyak. Kalau seorang penulis, biasanya dia tak mahu propaganda. Tapi dalam masa yang sama, adalah kumpulan-kumpulan yang berada dalam institusi-institusi tertentu yang nak menggerakkan agenda-agenda bangsa itulah. Kita tak nafikan, itu perkara penting juga dalam kelompok pejuang-pejuang lah, khususnya NGO-NGO seperti PENA, Gapena dan sebagainya. Tapi saya rasa kalau kita nak bersatu, maknanya ada sebelum ni tak bersatu lagi ke? Kita berpecah ke? Apa isunya? Kita ni nak bersatu di mana? Pemersatu bangsanya di mana? Kita cakap kita sebagai apa ni, tamadun besar, ya, daripada tadi disebut oleh Datuk Seri Dr. Awang, tamadun kita cukup lama, cukup besar, tapi kita tak sudah merintih dengan bangsa kita. Kan? Sampai ada baru-baru ni, ini maaf pula, minta maaf pula kan. Kita orang cabar, perkataan paria, perkataan tambi, perkataan apa lagi, pun orang cabar nak bawa ke mahkamah. Bijak ke tak? Jadi kebijaksanaan ini yang perlu sebenarnya kita dah selesai sebenarnya. Dah selesai. Tak patut lagi berlaku. Ya. Jadi apa isunya sebenarnya yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang? Okay. Sama juga kita datang hari ni kan. Kalau dengar cerita lama buat apa? Tan Sri, kan? Asyik cerita lama je tak habis-habis. Jadi basa-basi banyak sangat lah. Saya ingat bukan saja, tadi saya setuju dengan Datuk Seri Awan Sarian mengatakan kita jangan melihat penulis ni sastra. Daripada dulu lagi penulis je sastra. Kan? Pejuang bahasa pemikir bangsa pun Datuk Seri Awan Sarian pun disebut penulis novel. Sebab penulis tu punya penulis sastra saja. Saya pun terfikir, aku nak komen pasal penulisan sastra ke apa ni dalam sidang kemuncak penulis Malaysia. Kalau nama kemuncak tu maknanya
perdana lah tu kan. Tak apalah. Ini memberi kritikan terhadap panitia ke? Saya harap tidak. Minta maaf Presiden Pena. Saya mula Datuk Saleh kata 5 halaman cukup. Jangan panjang-panjang. Tak guna sejarah-sejarah lagi. Bagus juga kan. Jadi saya pun fikir benda yang isu sekarang ni kan. Saya terbacalah isu yang di Amerika, nak berfikir besar sikit lah kan. Terbacalah isu xenofobia kan. Xenofobia. Jadi dalam sastra pun boleh juga kita bincang xenofobia ni yang berlaku di Amerika bulan lepas ataupun masih berlaku sekarang ni, yang peristiwa di Atlanta, kebencian terhadap masyarakat Asia. Saya rasa kita sekarang ini dalam masyarakat kita sekarang ni berhadapan dengan jiran-jiran kita. Bangla ada, Myanmar ada, Vietnam ada, dah jadi rakan-rakan baik kita kan. Seharian kita hidup dengan mereka. Jadi isu yang penulis, di mana penulis melihat isu-isu xenofobia misalnya. Di mana kita? Kalau dulu zaman Datuk Bahar ataupun zaman sebelum lagi Datuk Firdaus Tan Sri, ya, kita sangat benci DKK. Rahim Kajar berreview bencikan DKK. Kan? Kita sangat benci kepada orang asing. Jadi agaknya pemersatu bangsa ni kerana orang asing agaknya. Saya dah menebak dalam kepala. Ya, kerana ada isu orang asing. Ya, jadi saya fikir, imigran memang masalah sekarang ni. Kan? Imigran masalah. Ada yang berdokumen, ada yang tak berdokumen. Yang halal dan haram banyak. Pintu-pintu masuk melalui jalan-jalan tikus. Jadi imigran ini, saya dua isu saya nak timbulkan. Satu, orang asing dalam sastra Melayu. Memang sentiasa ada orang asing dalam sastra Melayu. Kedua ialah orang asing dalam sastra alternatif. Ini pun satu isu yang ada dalam kelompok sastra lah sekarang ini. Ya. Kelompok-kelompok sastra alternatif. Ya, Lang Naga dengan kelompok dia. Di Penang ni yang popular Lang Naga. Ya, sebab dia pembawa obor sastra alternatif. Ya. Tapi bila saya baca tulisan-tulisan mereka ini, menarik juga. Saya balik kepada orang asing dahululah, imigran ni. Ya, yang berlaku di Amerika, kebencian-kebencian. Adakah akan berlaku pertembungan pemikiran Orientalism dan Occidentalism? Jadi saya baca karya-karya kita, idealismnya tak berapa kuat. Kan? Tidak melihat idealism itu. Kita masih lagi perkara-perkara yang tetek bengek kecil-kecil. Kan? Betul lah pengarang itu ialah merakam realiti sosialnya, zamannya. Tapi idea besar itu tak ada. Sehingga menggugat pemikiran dunia itu. Tidak ada di tangan penulis-penulis kita. Ini mungkin saya cabarlah. Kan? Jadi macam mana budaya, bahasa, sastra dan budaya pemersatu bangsa? Tak habis. Tak selesai lagi. Jadi macam mana kita nak berfikir jauh kalau kita masih lagi dalam kelompok yang tertutup begini, sempit kita ni. Ya? Tapi saya melihat adalah tulisan-tulisan tentang orang asing. Saya nampak dah yang menang hadiah hari ini pun ada tentang watak-watak orang asing. Menarik juga saya melihat. Tapi orang asing tu Bangla dengan wanita tempatan kahwin. Dan akhirnya Bangla ke Pakistan lupa. Orang jual kapet. Ceritanya orang jual kapet. Ya. Kahwin, lepas tu dianiaya lah, kahwin, perempuannya dianiaya. Itulah imejnya Dr. Yati yang disebut perjuangan wanita. Wanita tempatan dianiaya oleh tukang kapet ni, tukang jual kapet ni. Dia terpengaruh dengan apa love scam ke apa. Ya. Dan akhirnya dia diseksa. Seksa di rumah di Kuala Lumpur ni sebab KLWBC ya, book city book capital ni nak menumpukan kepada Kuala Lumpur. Jadi isunya di Kuala Lumpur. Jadi isu-isu Bangla, isu-isu Myanmar, isu Vietnam, isu apa ni, penjual kapet ni menarik. Ya. Dah ada dalam tulisan-tulisan. Menang hadiah
Kita melihat dari satu perspektif baru lah. Tapi masih lagi wanita yang terkurung ini, wanita yang dianiaya oleh penjual kapek. Dah rupa-rupanya penjual kapek macam biasalah, tanggapan umum. Penjual kapek ni ada bini dia dekat Pakistan, ada bini dia dekat India dan sebagainya lah. Itu cerita lama. Jadi apa sebenarnya yang kita harapkan daripada orang asing ni? Isu-isu ini. Kita nak besar lagi. Kita nak isu-isu yang lebih besar. Bukan isu-isu tetek bengek perkara-perkara ini. Idealism yang lebih besar, ideologinya yang kita perlukan di tangan penulis pemikir. Maknanya penulis-penulis ini pemikir, bukan lagi perakam yang kecil-kecil. Bolehlah rakam, tapi yang dalam skala kecil lah. Cuba lihat dalam perspektif yang besar. Kenapa berlakunya Myanmar? Ya, sehingga kita membawa kepada isu-isu politik di negara kita. Ya, cuba lihat perspektif-perspektif yang lebih besar lah. Saya tarik apabila xenofobia yang berlaku dalam di US sekarang ini. Saya melihat, orang sastra bukan xenofobia. Kita tak pernah, kita selalu meraihkan kawan-kawan kita. Ya, kita xenofilia. Bukan xenofobia, xenofilia, orang sastra. Jadi itu yang selalu berlaku. Sampai bila ada kelompok seperti Lanaga dalam sastra negara sekarang ini, yang buat rumah-rumah penerbitan sendiri, yang menggunakan bahasa-bahasa kacau itu, bahasa kacau, menarik juga saya baca, segar. Kita raihkan perbezaan-perbezaan ini. Jadi xenofobia, ketakutan terhadap nilai estetika baru ni patut kita gembelengkan kembali untuk kekuatan xenofilia tadilah. Ya. Nak balik buka kamus pula apa benda xenofilia ni kan. Kecintaan kepada kekitaan itulah, ya, kedamaian. Itu orang sastra. Memang orang sastra pun. Jadi tak perlu kita bawa obor dan sebagainya mengatakan kita orang sastra mesti kemanusiaan dan sebagainya. Idealism itu yang sebenarnya mewakili pemikiran kita. Pemikiran yang lebih besar yang kita perlukan. Tapi sepanjang saya menilai karya-karya sastra, ya, kurangnya pemikiran-pemikiran besar ini. Masih lagi kecil-kecil lagi. Rakaman sosial yang kecil-kecil itu. Tinggallah kan, itu zaman dululah. Kita tak nafikan kepentingan-kepentingan yang kemudian. Jadi saya melihat bila dalam properti sekarang ni, saya juga minat ekonomi. Saya melihat dalam dunia pembangunan hartanah misalnya, kan? Mereka mula mendekati nilai-nilai yang boleh dikongsi bersama. Nak buat bangunan apartmen, konsortium kondominium. Mereka menggunakan kaedah-kaedah shared value, ya, perkongsian nilai-nilai bersama. Ya, mereka membawa imej. Kalau nak, saya baca satu syarikat disebut Bangsa Sah marah pula kan, Kampung Kerinci sana. Ya. Ada satu syarikat yang membenakan kondominium baru yang membawa nilai-nilai kebersamaan itu, membawa nilai-nilai kampung di kondominium itu dan membawa nilai-nilai budaya. Dia buatkan satu ruang-ruang khusus untuk perkongsian bersama ini. Saya ingat dalam sastra pun begitulah, ya, tidak timbul perkara-perkara xenofobia itu, ya, xenofobia. Dan saya juga merasakan orang-orang dalam sastra alternatif ini, walaupun bahasanya, ya, saya tengok contoh zin yang dikemukakan oleh anak-anak muda, satu kelompok anak muda, itu menarik juga baca. Kalau saya baca satu tulisan, menyingkap kelambu Melayu, menarik juga tajuk, menyingkap kelambu Melayu. Dah menarik dah tulisan dia orang. Ben, kita ni penuh dengan piawai-piawai Dewan Bahasa. Dewan Bahasa patut tiru ni. Anak-anak muda ni, dah menarik. Bila dia tulis pasal KL Review ni, ni tulisan Johan Razi, menyingkap kelambu Melayu ni. Dia kata bila dia masuk ke dalam online, dalam talian ini, dia nak cari kebudayaan Melayu. Tapi bila dia buka kebudayaan Melayu, dia jumpa apa? Menarik. Terus terang anak-anak ni kan, mengatakan mereka berjumpa dengan alamat-alamat nombor telefon gadis-gadis Melayu. Yang nak dicari ialah kebudayaan Melayu. Tapi dalam laman sosial itu, yang dijumpanya ialah tentang alamat nombor-nombor gadis Melayu.
Keterbukaan anak-anak muda tentang perkara-perkara ini digambarkan dalam karya mereka. Menarik juga kan. Semacam kita lah ustaz. Ustaz sekarang ni kalau tak ada media sosial, ketinggalan lah kan. Tapi ustaz ni, dia nak tetap menggunakan media sosial. Dia ada Instagram, ustaz ada YouTuber, ustaz ada Facebook, ustaz ada apa. Ya. Anak-anak muda sekarang tak main dah Facebook ni. Facebook orang tua sebenarnya. Anak muda sekarang Instagram je kan. Ustaz tak tinggal perkara ni. Ustaz tak tinggal. Ustaz mengikuti perkembangan ini sebab dia kata walaupun kadang-kadang dia nak menggunakan kuliah ceramah agama dia, nak menuju ke syurga tu, kan? Saya baru nak tarik kawan-kawan kita. Dah 5 minit. Kan? Dalam ini ustaz, dia tak tinggalkan media sosial. Sebab inilah yang boleh dia menggerakkan. Walaupun dia pun tersesat juga. Tiba-tiba muncul pop-up gambar lain macam kan. Ustaz pun Masya Allah jalan juga. Kan? Sebab dia tahu keperluan terhadap dunia digital ni. Saya cakap pasal ni kenapa Tan Sri, Datuk-Datuk dan rakan-rakan sekalian. Kerana dalam saya tengok dalam objektif sidang kemuncak ini ialah mempersoalkan ataupun membincangkan masa depan revolusi industri IR 4.0. Jadi agaknya itulah tadi Dr. Yati bincangkan tentang digital dan sebagainya kan. Itu alat semua. Itu alat. Alat itu. Alat semua. Yang penting di sini idealism itu. Marilah alat macam mana pun, tak lama lagi kita akan berubah lagi. Masuklah revolusi industri 5. atau 4.1, 5.0 ataupun 6.0. Idealism dan ideologi itu yang penting. Yang perlu dikemukakan dalam karya-karya. Yang lain tu digital ke apa itu semua hanyalah alat. Macam orang berniaga lah. Di kampung dulu jual kerepek pakai paket kan. Jadi semua tu jual di tepi warung saja. Sekarang ni ambil online kan. Order COD, cash on delivery. Kan misalnya ataupun tempah aja masuk akaun. Itu kaedah saja yang berubah. Ya, kaedah saja. Jadi isu-isu macam ni duk bawa bahasa sastra budaya pemersatu bangsa ni saya rasa maaflah isu lapuk lah. Okeylah, tak apa. Saja je. Saya nak gempak, saya tengok audiens daripada awal tadi pun apa benda kita ni sidang kemuncak masih tetek bengik benda-benda yang macam tu kan. Tak apalah. Saya ni seorang pengkritik sastra. Jadi inilah hasilnya. Saya nak rumuskan lah. Tadi ni fungsi kesian Dr. Apam. Dr. Saleh kata, kau buatlah sikit-sikit dah. Lepas tu tengok pikiran kau apa. Saya kata macam isu mencabar dalam bahasa, isu paria, isu tambi, isu apa lagi. Kan? Dari perkamusan itu. Sebenarnya boleh dilakukan secara bijaksana. Tak perlu melakukan saman menyaman. Boleh dibincang, dia bawa bincang je Dewan Bahasa dan Pusaka. Dan Dewan Bahasa pun tak perlu melatah dengan perkara ni. Kan? Tak jawab pun tak apa sebenarnya. Kan? Jadi saya melihat apa yang perlu ada dalam kita ni, penulisan ini ialah integriti emosi itu. Integriti emosi. Itu yang perlu ada sebenarnya. Kebijaksanaan. Dan sastra membawa faksi itu. Kebijaksanaan. Kalau saya menilai karya sastra, saya melihat kebijaksanaan. Mana bijaknya? Apa baharunya? Kan? Kalau kau masih lagi mengulang benda yang sama, memperbodohkan saya, tak naklah saya kan. Saya nak mencerdikkan saya, membijaksanakan. Jadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni saya kemukakan kepada panitia lah untuk dipertimbangkan sebagai resolusi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hashim atas perkongsiannya sebentar tadi. Okey, berkaitan dengan tema kita menggali kearifan sastra untuk penyatuan bangsa. Okey, Prof, masih lagi menterjemahkan tentang idealism, tentang penyatuan bangsa. Okey, apakah idealism yang patut kita lakukan dalam setiap karya yang kita lakukan? Okey, dan Prof juga meninggalkan banyak persoalan berkaitan perkara ini dan sesuai untuk kita fikirkan bersama. Sebenarnya Prof memang berkepakaran dalam bidang teori dan kritikan sastra. Okey, seterusnya untuk tidak membuang masa lagi untuk panel kita yang keempat.
Saya kena kenalkan juga. Dia kata tak payah kenalkan. Okey, saya kenalkan panel kita yang keempat. Banyak pula kertas saya hari ni. Okey, Dr. Abang Parli Abang Wuhi berkelulusan Dr. Falsafah Peradaban Melayu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau bertugas sebagai pengarah Jabatan Penerbitan di Dewan Bahasa Pustaka. Apabila tadi Prof menyebut tentang Dewan Bahasa Pustaka, terus Dr. Abang terus mungkinkah dia akan menjawab? Okey, kita tunggu sebentar lagi. Okey, dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih saudari Cikgu Ayu. Nama glamour dia Ayu Des. Kalau tuan-tuan tengok Des, tak tahu apa maksud Des tu lah. Baiklah, yang berbahagia Datuk Seri Awang, Dr. Awang, Sastrawan Negara, Datuk Bahazin, Datuk Dr. Firdaus, bos saya dulu ni. Kemudian Cik Anwar dari DBKL, kemudian Tan Sri Adam, dan seterusnya rakan-rakan penulis sekalian. Saya tadi pun duduk, saya pun tanya juga. Saya menulis kertas ni, diminta tulis kertas ni tulis juga, tulis. Tak tahu pun ada tema ni. Tema dia tu bahasa sastra budaya suatu bangsa ni. Tetapi dalam saya punya kertas ataupun makalah saya itu memang ada disentuh perkara-perkara itulah. Jadi sebelum saya teruskan ini, sebab masa pun Menteri katanya, kabarnya Menteri akan datang kira-kira pukul 11.30. 11.30. Saya sebelah hujung ni kadang-kadang, biasa gua hujung ni tak banyak juga nak cakap dia. Mudah-mudahanlah. Izinkan saya memetik kata-kata ataupun kata-kata Gao Xingjian ni dalam pidato Nobelnya pada 7 Disember 2000 berkaitan dengan sastra lah. Katanya pada masa lampau sastra harus terlebih dahulu bertarung dengan kekuatan politik yang menindas dan aneka adat istiadat sosial. Hari ini katanya sastra harus berperang dengan nilai komersial yang subversif daripada masyarakat pengguna disebabkan eksistensinya bergantung pada kesediaan memikul kesepian. Siapa yang kalau itu, jadi itu kata-katanya. Kalau kita lihat sekarang ini keadaan sastra kita pun sama jugalah. Kita berada dalam cabaran-cabaran seperti yang Puan Dr. Hayati sebut tadi, dalam cabaran-cabaran, dalam persekitaran yang cukup mencabar. Ada 6 cabaran saya ingat yang dihadapi oleh para penulis kita, apatah lagi nak menjadikan bahasa dan sastra dan budaya itu menjadi elemen penyatu, elemen pemersatu bahasa. Awal-awal kalau Dato' Hashim tanya tadi kenapa, macam mana boleh jadi? Jawapan saya mudah sajalah. Kalau orang tak baca karya sastra tu, macam mana karya sastra itu boleh jadi pemersatu bangsa? Kalau orang tak membacanya. Maksudnya kalau karya itu tak diterbitkan, macam mana karya itu nak dibaca kalau tak diterbitkan? Tidak diterbitkan dalam bentuk tu, kalau bentuk digital tu memang ada sekarang ni, tak ada masalah dalam bentuk digital. Tetapi berapa ramai yang membacanya? Kalau kita buat novel 500 halaman dalam digital, siapa nak baca? Barangkali payah orang nak baca. Maksudnya kalau kita menggunakan digital walaupun merupakan aplikasi Dato' Hashim, walaupun kita kata itu digital, kita 500, pendekatan kita sudah berbeza barangkali. Novel digital ni tidak sama dengan novel penulis ni. Kalau novel yang bertulis, yang bercetak ini mungkin 500 halaman, novel digital tu mungkin dia jadi 250 halaman saja, ataupun 200 halaman, ataupun 100 halaman. Jadi dia tak ada lagi lah. Jadi dia punya mungkin pendekatan untuk menulis itu. Jadi sekarang ini kalau kita lihat masyarakat kita ataupun masyarakat penulis ini dia berhadapan dengan persekitaran pertama ialah persekitaran ekonomi ini. Ekonomi. Kalau tadi disinggung, kata orang Indonesia, disinggung sedikit tentang Dewan Bahasa ni, penerbitannya. Dulu saya pernah satu masa itu menjadi pengarah penerbitan ni. Dewan Bahasa pun sekarang ini berhadapan dengan keadaan-keadaan begitulah. Keadaan-keadaan begitu kita terpaksa kalau dulu kita cetak 3,000 misalnya. Mungkin 3,000 itu akan turun jadi 1,000. 1,000 akan turun jadi 500. 500 akan turun jadi 100. Jadi kadang-kadang ni kita nak cetak 100 ke, dan cetak 100 kosnya tinggi. Nak cetak 500 tu alhamdulillah lah, okey lagi lah 500. 500 nak jual
sangat payah 500 nak jual. 500. Jadi pertimbangan ekonomi itu Dewan Bahasa ini barangkali macam yang Dato' Seri Awang sebut tadi, kita pun berhadapan juga sebersalah dengan pertanggungjawaban sosial kita tu. Nanti orang kata apalah Dewan, apa tujuan Dewan ditubuhkan kita. Dia persoal itu bersakat, kita ditanya apa tujuan Dewan ditubuhkan. Nak komersial kan, ambil untung kan apa? Dah tak jawab, masa jawab juga. Tu asal kita menjawabnya. Tetapi keadaan sekarang ni susah. Walaupun kita cuba untuk mencetak dulu, kita cuba untuk mengurangkan cetakan kita, tapi kalau kita ada 100 cetakan buku, kita ambil 100 saja, 100. Tetapi kalau kita mengatakan dalam UNESCO itu disebabkan kita ada sepatutnya kita menerbit 30,000 judul. 30,000 judul. Kalau Dewan Bahasa terbit 500 judul kali 100 berapa? 50,000 naskah. Kalau 50,000 naskah tu bagaimana nak jual Sila-sila penuh kembalilah store Dewan Bahasa di Ulu Kelang itu. Dulu jadi isu kan, kalau penuh tak jual buku dan sebagainya. Sebersalah, Dewan Bahasa kadang-kadang bersalah. Nak cetak ke tak cetak, nak terbit ke tak terbit. Jadi dua itu kadang-kadang dia itulah. Cuma untuk menjadikan sastra itu kalau tidak dibaca oleh masyarakat sekarang tidak itulah. Jadi sekarang ini para penulis itu kalau yang terlalu bergantung kepada, dululah dia bergantung kepada satu Dewan Bahasa itu ada. Dua, dia bergantung kepada ITBN lah, ITBN. Itu. Tapi sekarang ni ITBN pun macam mana Dewan Bahasa pun sudah menghadapi banyak masalah itu. Tetapi harus juga menghasilkan karya itu, harus juga menghasilkan karya. Harus juga kadang-kadang kalau di Sabah Sarawak tu kalau membantu para penulis itu barangkali dalam ruangan-ruangan kita dulu kita bayar cerpen 150 bayar cerpen. Sekarang dari 100. Sebab masalah kewangan malah makin menghimpit. Itulah masalah ekonomi yang menghadapi kita. Terus itu. Kemudian sekarang ini para penulis pun sekarang ini berhadapan dengan satu masalah politik dan perundangan. Datuk Seri Awang tidak sebut dah tentang PPSMI, tentang STEM dan sebagainya. Penulis pun sama dengan perundangan. Kalau dasar bukan mengkritik dasar kerajaan, tidak. Kalaulah dasar pendidikan kita itu tidak memasukkan mata pelajaran sastra itu, kesusastraan Melayu dan sebagainya itu sebagai satu subjek teras. Ada orang kata tak payah, subjek teras itu susah sebab awak tak nak ambil, tak nak mengambilnya untuk subjek teras. Jadi itu dalam Komsasnya. Orang pun mengharapkan juga tak. Saya rasa penulis-penulis yang menang pada hari ini pun mengharapkan karya mereka akan jadi teks sastra STPM, teks sastra untuk tingkatan 6 dan sebagainya. Itu harapan kita. Kalau kita menulis sekarang ni tak patut. Tidak patut kita tak menulis itu untuk setakat kita menulis. Kalau dulu mungkin orang tengok saja. Dah terbit novel sudahlah. Tapi sekarang mana polis mau? Anak polis baru kan dia nak juga. Memang tuan itu. Jadi masalah dasar perundangan ini juga jadi satu hambatan lah. Jadi satu kalau tidak ada dasar-dasar tertentu itu. Kalau kita katakan misalnya kalau kita kata dasar perundangan, kita ada dasar untuk industri kreatif. Industri kreatif. Tapi dalam industri kreatif itu nampaknya kepada industri kreatif yang buku ini tak masuk. Sastra seolah-olah tidak masuk. Jadi peranan kita orang sastra barangkali mungkin kita ada satu itu, kita mencari jalan macam mana kita mendapat sedikit manfaat daripada industri kreatif itu untuk industri pembukuan kita, supaya kita boleh juga karya-karya kita tu mendapat sedikit insentif daripada yang disitulah daripada itu. Jadi itu yang kedua. Dan para penulis sekarang pun kita merasakan kita juga berhadapi dengan budaya dan sosial ni. Budaya sekarang sudah berbeza. Betulan ada juga soal-soal budaya itu. Budaya membaca ni. Kalau kita menghasilkan karya tidak dibaca, tak tahulah ke mana pergi karya kita tu. Kita kadang-kadang kita syok sendiri juga lah. Tapi kadang-kadang orang sastra ni ada dua perkara, ada dua hal lah. Satu yang memang nulis untuk menulis lah, seni untuk seni kata dia. Sastra untuk sastra, tak apalah dia sastra. Orang baca ke tak baca tu tak kisah. Ada juga orang ni memang dia tu. Dia menulis ni, aku kata dia nak menulis ni nak menang hadiah sastra perdana misalnya.
Dia nak menulis, betul tak? Mesti nak menang. Saya selalu sebut dulu waktu saya jadi pengarah penerbitan ni, dengan para editor di Jabatan Penerbitan, alang-alang dia buat buku ni, dalam kepala itu mestilah sudah ada sasarannya, menang hadiah MAPIM, menang hadiah-hadiah lain itu. Alhamdulillah tahun ini dia menang 6, hampir sapu bersih. Sampai hampir sapu bersih yang hadiah-hadiah utama dalam tu. Saya selalu ingat alang-alang sudah buat. Mungkinlah, tidaklah maksudnya kalau saya sebut tu mereka mendengar tu. Ya, maksudnya kurang-kurangnya kalau alang kita dah buat tu, itulah. Alang-alang kita sudah berkarya itu. Mungkin orang kata saya ni cakap je lah. Saya dipindahkan berapa kali dari Sarawak ke sini sebab karya sastra lah. Bahasa sastra. Dulu saya tulis satu cerpen tu taklah sangat tu. Cuma orang mainkan cerpen tu, dia kata, oh cerpen ni mengata Ketua Menteri ni. Mengata Ketua Menteri. Ayah saya kata tak apalah. Saya kata dalam hati saya lah. Dalam hati saya puas hati lah sebab orang baca karya saya. Disebabkan karya tu saya dipindahkan, katanya. Tidak ada masalah. Jadi soal budaya pun kita itu, pembacaan buku. Kalau dari segi itu pun kita masih terkial-kial juga, sama macam di bahan pemersatu tadi, kita masih terkial-kial membudayakan membaca ni. Kalau tak membaca ni tak tahulah. Kita buat buku banyak itulah. Jadi budaya ni kalanya pembacaan buku ni harus kita tu. Mudah-mudahan dengan adanya KLWBC ni semangat ataupun budaya ataupun amalan membaca itu semakin meningkatlah mudah-mudahan. Kemudian masalah satu lagi yang perlu kita berhadapan dengan masalah itu para penulis ialah demografi. Perubahan demografi tadi kan. Macam yang Dr. Hashim sebutkan. Generasi muda Facebook tu sudah ketinggalan zaman. Saya ada Instagram, tapi tak pernah buka Instagram tu. Sebab saya tidak mesra itu kan, tidak mesra itu. Jadi demografi pun kita harus bersedia dengan demografi itu. Kemudian teknologi itu, tuan-tuan puan, cabaran-cabaran bidang teknologi itu memang tuan-tuan puan tahulah. Cuma barangkali macam saya sebutkan tadi, karya kita tu dalam bentuk yang digital ni, kalau novel yang kita tulis biasa tu 500 halaman, 300 halaman, dalam digital dia tak boleh dah barangkali. Sebab orang tak ada masa panjang-panjang itu. Itu baik. Kemudian masalah pendidikan. Pendidikan itu bagus juga lah. Dalam pendidikan ni makin maju masyarakat itu, makin maju seseorang tu, dia punya cita rasa dia makin tinggi. Mungkin yang macam Dr. Hashim sebut tadi, dia tidak akan membaca karya-karya yang biasa. Tetapi maksudnya macam ada jugalah karya-karya yang dibaca oleh mereka tu. Jadi yang terakhir, saya menepati masa lah 15 minit tu kan. 15 minit. Yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan macam saya sebutkan tadi, kita mengharapkan dana penggerak industri kreatif ni, kita harus memikirkanlah, barangkali siapa-siapa harus memikirkannya, kita menubuhkan sekretariat untuk memohon dana penggerak industri kreatif berasaskan sastra ni. Berasaskan sastra dengan mengambil kira bahawa kita harus mendapat sedikit daripada kek yang ada tu dalam industri kreatif itu. Perlu kita harus mendapat sedikit dari situ. Saya ingat dalam kertas tu boleh dilihatlah. InsyaAllah barangkali setakat itu dululah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abang. Okey, yang menyentuh tentang pertimbangan ekonomi dan tanggungjawab sosial dalam penyatuan bangsa, melalui beberapa masalah yang dinyatakan oleh Dr. Abang tadi. Dan amat tertarik apabila Dr. Abang menyatakan tentang dana penggerak industri kreatif, yang sekarang ni dana tu lebih memfokuskan kepada persembahan, kepada muzik, kepada teater, dan mungkin ada usul daripada sastra supaya boleh diletakkan portion daripada sastra di dana penggerak industri kreatif. Okey, masa sangat mencemburui kita sudah 11.30 pagi dan empat orang panel kita telah melontarkan tentang gagasan pemikiran berkenaan tentang menggali kearifan sastra dalam penyatuan bangsa, di mana Dr. Nur Hayati menceritakan bagaimana penulis Malaysia, idea penulis wanita sebenarnya, penulis wanita di Malaysia
Okey, bagaimana pula Dr. Raja Suara menceritakan kehalusan metafora yang terdapat. Raja Suari, maafkan saya doktor. Nampak tak semua orang nak laju, saya punya lidah pun nak terlaju juga. Nampak tak, itulah namanya penyatuan bangsa. Okey, dan seterusnya Prof Hashim memberikan kita pelbagai persoalan. Okey, apa itu tentang penyatuan bangsa tu? Apa yang tak bersatu? Okey, untuk kita fikirkan bersama. Dan juga Dr. Abang menyentuh tentang penerbitan dalam tanggungjawab sosial dan juga pertimbangan ekonomi. Okey, saya rasa saya tidak perlu melanjutkan lagi acara untuk perbentangan sesi pagi ini, dan saya serahkan sidang ini kepada pengacara majlis. Terima kasih diucapkan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada moderator yang berbahagia Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur dan terima kasih juga dikalungkan buat semua ahli-ahli panel pada hari ini dengan kupasan tajuk yang begitu menarik. Seterusnya kepada seluruh jemputan budiman, kata orang pucuk palas si daun palas, tetap mari beranti-ranti. Berbudi bukan minta dibalas, asal ingat di dalam hati. Seterusnya sebagai tanda kenang-kenangan, rakaman penghargaan dan ucapan terima kasih, majlis pada hari ini mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Hanafi Ibrahim, Timbalan Presiden PENA, untuk mengiringi yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Borhan, Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau GAPENA, untuk menyempurnakan acara penyampaian cenderamata kenang-kenangan kepada moderator dan juga ahli-ahli panel. Dipersilakan. Alahai, makan keropok bulat-bulat, kalau nak tepuk biarlah kuat-kuat. Terima kasih diucapkan. Kita mulakan dengan penyampaian cenderamata kepada moderatornya dahulu. Yang berbahagia Dr. Ayu Des kita ataupun Dr. Nur Zuraina Muhammad Nur. Terima kasih kepada Dr. Ayu. Berikutnya dipersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Hayati Abdul Rahman, ahli panel yang pertama. Jangan lupa doktor, pandang pada kamera. Walaupun kita tidak dapat melihat senyuman di sebalik pelitup muka, tetapi senyuman itu terpancar di sebalik lirikan mata. Baiklah, seterusnya dipersilakan Dr. Raja Suari, anak perempuan Sita Rahman. Silakan yang berbahagia doktor. Jangan lupa senyum doktor. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dipersilakan Profesor Dr. Hashim Ismail. Tepukanlah tuan-tuan dan puan-puan, kita beri tepukan kepada ahli panel, penghargaan buat mereka. Terima kasih diucapkan dan dipersilakan ahli panel keempat sebentar tadi, Dr. Haji Abang Padli Abang Muhi. Nampaknya Dr. Haji Abang Padli pun gementar ya. Terima kasih diucapkan. Baiklah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Borhan, juga kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Hanafi Ibrahim. Terima kasih diucapkan kepada moderator dan juga ahli-ahli panel pada hari ini. Baiklah, seterusnya kepada seluruh jemputan budiman, insya-Allah majlis perasmian kita akan bermula pada bila-bila masa sahaja. Tetapi sebelum itu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makluman, hari ini dan juga hari akan datang insya-Allah malam ini ya, kita masih lagi ada pelbagai acara menarik dan juga kita ada pelbagai jualan, antaranya jualan buku, pameran dan juga jualan lukisan ya. Dan juga kita ada pelbagai penerbit yang buat jualan buku seperti Dewan Bahasa, PENA, Nusa Center, Caterpillar, Forum Press dan GMS serta Nuha serta pelbagai lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan majlis perasmian, kami pohon jasa baik semua untuk kita berikan ruang kepada para pemenang untuk mengambil tempat yang disediakan, dan kami pohon kepada pemenang sayembara untuk mengambil tempat yang disediakan. Dipersilakan. Silakan kepada semua pemenang untuk mengambil tempat, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada juga jualan ya, cenderamata SKPM. SKPM kita ada pelbagai jualan. Jadi mungkin selepas tamat acara tuan-puan dialu-alukan ya untuk berlayar dari satu gerai ke satu gerai yang lain untuk kita melihat apakah cendeраmatanya, bentuk jualan-jualan bukunya.
Dan insya-Allah majlis kita pada bila masa saja akan bermula. Tetapi sebelum itu, kepada semua kami pohon tuan-tuan, puan-puan budiman, datuk-datuk, datin, tan sri, puan sri semua untuk memastikan